masuk dalam scholars for 911 Truth tu, antaranya adalah architecture dia, ya, structural architecture kepada WTC itu sendiri. Dia kata waktu dia buat WTC itu, dia dah memang taken into consideration WTC ni akan diserang. Jadi kata kalau diserang pun dia seolah-olah menjolok pensel ke dalam kelambu lagi. Tapi ini kelambu bukan saya kata, ini dia kata. Ya. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah, dia kata kalau cucuk pun dia hanya akan masuk ke dalam tanpa meruntuhkan kelambu tersebut. Dia kata dia dah memang take into consideration bahawa WTC ni mungkin satu hari akan kena serang. Maknanya dia pun tahu, ya, lu fikirlah sendiri bahawa Amerika Syarikat ni memang ada musuh yang banyak. Jadi dia pun dah tahu bila dia tengok apa yang berlaku dekat Pearl Harbor pernah diserang oleh Jepun, dia pun dah menjangka bahawa satu hari mungkin nak tengok cerdik tak cerdik plan contingency dia tu. Dia dah ada plan contingency, even kalau dirempuh oleh pesawat tempur sekalipun, struktur keseluruhannya tak akan tergugat. Dia kata dia tak boleh terima sebagai seorang engineer apa yang berlaku sewaktu 911. Soalan yang ketiga dia tanya, yang serang WTC pada hari itu tu bukannya jet, bukannya pesawat tempur, tu pesawat penumpang. Ya. Secara pesawat penumpang Amerika Syarikat mempunyai sistem peluru berpandu paling integrated dalam dunia. Takkan satu misil pun tak boleh nak lepas. Malu kat Korea Utara, malu kat Iran. Iran bila Amerika Syarikat hantar pesawat dia melepasi ruang udara Iran, terus dia iring dah. Dia company keluar balik. Tak malu rasa pesawat. Malu. Kalau saya malu. Ya? Kalau saya malu saudara-saudara, tapi nak buat macam orang tua tu jenis tak tahu malu. Jadi saudara-saudara, itu yang mereka persoalkan, mana dia sistem tersebut. Takkan satu pun tak boleh nak tembak sebelum daripada kena WTC tersebut. Soalan yang keempat mereka tanya, ya. Yang ni saya tak berapa ingat fakta ini, tapi mereka sebut selepas daripada berlaku WTC itu, dikeluarkan beberapa senarai nama pengganas yang dianggap sebagai orang yang merancang rempuhan ke atas WTC pada hari tersebut. Dan 5 daripada jumlah pengganas yang disiarkan oleh FBI itu, 5 orang tu duduk dekat Arab Saudi pada hari itu. Dan daripada 5 orang, seorang budak sekolah rendah. Dia pergi sekolah macam biasa. Mak dia pun terkejut, tiba-tiba nama anak dia yang baru duduk sekolah rendah dah masuk list FBI. What went wrong? Apa dah jadi? Anak aku pergi sekolah rendah ya. Pergi puan-puan tak balik, puan-puan tak tiba-tiba pergi serang WTC. Orang Arab kata ghair makul. Ghair makul ni impossible. Tak boleh terima dia akal yang logik. Saudara-saudara, berpeluh je Nabi pun nak jawab ni. Kita cuba imagine lah. Berpeluh dia. Tapi dah bangsa yang itu kan, tak boleh nak buat apa dah kita. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah, sampai hari ini golongan cerdik pandai Amerika Syarikat mengatakan bahawa apa yang berlaku pada WTC adalah hanya ulangan kepada apa yang berlaku di Pearl Harbor. Saudara tahu tak cerita Pearl Harbor macam mana yang sebenar? Saya nak cerita pada saudara-saudara malam ni. Subhanallah, sungguh rare. Sebenarnya cerita pengoboman tentera Jepun dengan semangat kamikaze dan sebagainya ke atas Pearl Harbor sudah diketahui oleh Amerika Syarikat. Dia dah tahu. Sebab sebelum daripada itu pernah dibawa ke dalam Kongres ataupun Senat Amerika Syarikat nak guna bom atom ke atas musuh mereka dalam Perang Dunia. Tapi rakyat Amerika Syarikat reject proposal tersebut sebab mereka kata terlalu besar implikasi bom atom tersebut. Okey, dia kata kalau kamu tak percaya, tunggu. Jadi mereka terpaksa create satu event yang di luar jangkaan supaya akhirnya rakyat Amerika Syarikat terpaksa beri keizinan untuk mereka guna bom atom. So mereka let Pearl Harbor go lah. Mereka dah tahu Japan akan serang. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara baca declassified document, maknanya dokumen yang sudah tidak menjadi lagi dokumen rahsia. Ya, saya membaca salah satu artikel. Dia kata perisik Amerika Syarikat dah tahu pergerakan tentera Jepun untuk mengebom Pearl Harbor pada ketika itu yang tempatnya dekat Hawaii.
jauh pun daripada Amerika Syarikat. Dia kata kalau let go lah satu pulau tu kan, tak sampai pun Washington. Ya. Untuk menghalalkan mereka menggunakan Little Boy. Nama Little Boy mati berjuta orang. Ya. Little Boy dan satu lagi tak tahu nama apa, dua, satu letak Fat Man. Little Boy, satu Fat Man. Dua-dua ada dekat kalangan kita. Orang jangan lawak je. Jahat saya ni. So satu lepas kat Hiroshima, satu lepas kat Nagasaki. Yang saya dah anggap yang ada semua ni saudara-saudara saya je, saya minta maaf dan melawak sikit sebenarnya. Ya. Jadi bila lepas satu ke Hiroshima, satu Nagasaki, selesai masalah. Bagi mereka nak paksa rakyat Amerika Syarikat untuk menerima penggunaan kuasa ketenteraan untuk menindas beberapa negara Islam, rakyat Amerika Syarikat sendiri tak boleh terima proposal tersebut without cost. Tapi apabila rakyat Amerika Syarikat tengok sampai WTC orang boleh serang, maknanya dia orang feel insecure. Jadi maka terpaksa memberikan kebenaran kepada Rumah Putih untuk melancarkan beberapa plan jangka balas ataupun tindak balasnya, yang menyebabkan resultnya adalah Afghanistan, Iraq dan ribuan umat Islam menjadi bangsa seluruh dunia. Jadi saudara-saudara, sebab itu antara beberapa teori yang dikemukakan oleh scholars 1911 case, ini hanyalah ulangan, duplicate kisah yang berlaku ke atas Pearl Harbor di Hawaii. Ya. Satu kes saya bagi. Kes yang kedua saudara-saudara, kita ambil kes yang berlaku pada baru-baru ini oleh salah seorang daripada ahli parlimen sayap kanan, ya, sebuah parti di Belanda. Nama apa? Wildhelders. Apa? Ya? Apa nama dia tahu? Orang jahat ni kita tak apa ingat. Jadi segala-segala dia buat satu klip video, duration lebih kurang 15 minit, judulnya Fitnah. Ya. Dia tunjuk apa yang pernah berlaku, dia tunjuk video-video klip daripada beberapa orang, kumpulan yang saya pun kadang-kadang tak tahu nak kata kumpulan ni kumpulan mana. Ya. Dan mereka menunjukkan bahawa apa yang dilakukan ada relate dengan beberapa chapter dalam Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran ni memang satu kitab yang propagate terrorism, ya, yang propagate militant, yang propagate aksi-aksi ganas. Jadi saudara-saudara, apabila dunia Islam membantah seluruh dunia, mereka tak kata tak boleh ambil tindakan. This is freedom of expression, apa yang mereka namakan sebagai kebebasan untuk bersuara. Baik, saudara-saudara, fine. Mereka kata kebebasan untuk bersuara, fine. Saudara-saudara, dekat negara-negara barat, dia ada satu akta yang dinama Anti-Defamation Act, Akta Anti-Hasutan, yang mana kata para pengamal undang-undang, dia kata in actuality, pada sebenar-benarnya di-establishkan Anti-Defamation Act ni adalah untuk menyekat sebarang anasir yang sifatnya anti-Semitic. Saudara tahu tak anti-Semitic ni apa? Iaitu sebarang hujah ataupun sebarang anasir yang menyebabkan orang benci kepada Islam. Dia sebenarnya semuanya ada rentetan sejarah saudara-saudara. Sebab masyarakat barat ni rasa bersalah dengan satu peristiwa yang so-called sebagai Holocaust. Holocaust ni satu kisah yang berlaku pada Perang Dunia Kedua. Kononnya masyarakat Eropah telah membunuh lebih daripada 6 juta Yahudi. Dan termasuk negara yang dikatakan membunuh orang Yahudi ni Austria. Jadi muncul beberapa orang wartawan daripada Austria mempertikaikan, kalau betul 6 juta, cuba cari mana kubur dia. Kat mana mereka ditanam? Kalau Pol Pot yang bunuh jutaan pun sampai sekarang kita boleh korek, jumpa balik tulang-tulang apa rangka dan sebagainya, tengkorak dan sebagainya. Tapi kalau betul bunuh 6 juta orang Yahudi ni, kat mana kubur dia? Ya. Ahmadinejad Iran lagi senang dia kata, kalaupun betul orang Eropah yang bunuh orang Yahudi, sepatutnya bagi Eropah lah jadi negara Israel. Yang bagi Palestin buat apa? Ini Ahmadinejad yang common sense, which is very true. Dia kata kalau orang Barat yang rasa bersalah pada orang Yahudi, yang pisrah tanah Palestin yang ada tuan, yang ada pemiliknya, pasal apa? Ya, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, Anti-Defamation Act
digunakan sebagai salah satu daripada instrumen untuk menghalang arus kebangkitan anti-Zionis. Ya. Sebab itu mata pelajaran sejarah di kebanyakan negara barat pun ada cerita pasal Holocaust. Nak meneruskan menanam rasa bersalah orang barat, kita dulu dah bunuh banyak orang Yahudi, biar pilah apa mereka buat sekarang, sebab kita dulu pun buat kat mereka. Macam itulah lebih kurang ni saudara-saudara. Ya. Yang menyebabkan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, apabila benda tu tak betul, mereka nak menyekat kemarahan tu susah. Kita nak tanya Wilder, nama dia Wilder. Dia memang wild pun saudara-saudara. Dah wild pula Wilder. Apa dia cakap Wilders? Maknanya Wilders tu still remain in White House, dia Wilder lah, dia second. Maknanya dia nombor 2 lah. Wilders tu kat White House. Yang ni kalau upload dalam YouTube mampus aku ni. Boleh. Tutup mata. Saudara-saudara ingat secara upload tu saya pun ada gambar yang dari sini, kita masing-masing upload. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, ya, kita nak tanya pada Wilder, pasal apa ada Anti-Defamation Act kalau ada freedom of expression? Pasal apa kita tak boleh nak kritik Israel? Hang hentam Muhammad itu is okay in the name of freedom of expression. Ya, saudara-saudara nampak tak? Sebenarnya ini hanyalah suatu tindakan untuk provoke umat Islam. Sebab itu saya nak sampai pada satu kesimpulan, saudara-saudara, umat Islam along the way nanti, umat Islam terus selepas daripada ini akan terus diprovoke. Tujuannya untuk meminta umat Islam bertindak di luar batasan, supaya orang Islam akan terus digambarkan ini adalah satu kelompok yang sangat emosional. Sebab itu saudara-saudara yang dirahmati Allah, Syekh Qardawi memberikan nasihat. Saya minta maaf yang saya sebut nama Syekh Qardawi. Syekh Qardawi hafizahullah disebut, dia kata adalah tidak sesuai bagi umat Islam kalau nak menyatakan bantahan sekalipun, sebagai contoh pada kes Wilder, ataupun sebagai contoh pada akhbar Jillian Poston yang menayangkan karikatur menghina Rasulullah SAW dengan tindakan yang bersifat ketenteraan. Antara kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam dalam konteks mengajar orang yang benci kepada Muhammad dan menghina Muhammad SAW kita cintai lebih daripada segala-galanya di atas muka bumi ini, adalah dengan kita menunjukkan sikap yang jelas, antaranya dengan kuasa ekonomi yang dimiliki oleh umat Islam. Boykot antara salah satu jalan terbaik, dan ini terbukti dalam kes Jillian Poston di Denmark, sampai kerajaan Denmark minta maaf kepada negara-negara Arab. Bila mana hypermarket di Arab Saudi, hypermarket dekat Emirates, dekat Bahrain, melunggukkan semua hasil-hasil tenusu daripada Denmark di luar, tunjuk hinanya kamu, kami tak perlu pun pada kamu. Ya, cuma kita ni orang Malaysia ni bak makan kita lemah. Bak Lego okey lagi. Kalau bak Lego suruh boykot okey lagi. Tapi bila main dengan butter cream ni, dia nak sapu dengan roti gardenia. Kita bak makan ni memang lemah semua. Jadi kalau musuh Islam nak tahu salah satu kelemahan orang Islam dekat Malaysia, bak makan. Hatta orang Malaysia kalau main Jepun pun makan teruk. Makan punya dah dahsyat. Hatta mai ketua Yahma pun makan, Masya Allah. Tak kurang. Jadi orang Malaysia ni lemah lah bila kita makan. Jadi peringatan pada tukang-tukang masak, jangan berlebih-lebihan. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, yang salah satu daripada perkara yang sangat penting yang saya nak tekankan khususnya pada syabab fatayat yang ada di depan saya, pemuda dan pemudi Islam, beri pentingnya kita memahami Islam dengan cara yang sahih dan bertindak sebagai orang yang menyampaikan Islam kepada siapa pun circle of influence kita, siapa pun yang ada di sekitaran kita. Saudara-saudara adalah prospek yang sangat besar untuk cita-cita kebangunan umat. Kita mungkin tak percaya bahawa Islam akan bangun, tapi perkara itu dipercayai oleh musuh-musuh Islam. Bahkan mereka percaya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, setengah para ulama hadis mengatakan hadis ini bertaraf hasan, di mana kata Nabi SAW akan pasti dibuka dua kota sebelum berlakunya qiyamah. Yang pertamanya
Konstantinia ataupun Konstantinopel, dan yang keduanya kota Rom. Sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, yang mana di antara salah satu daripada dua kota ini yang lebih awal dibuka oleh umat Islam? Kata Rasulullah, adalah Konstantinia, yang telah dibuka oleh Sultan Muhammad bin Murad Al-Fatih pada usia dia 22 tahun, tuan-tuan. Ya, 22 tahun dia buka Konstantinopel dalam satu peristiwa yang di luar kebiasaan. Bayangkan, angkat saudara-saudara, angkat armada tentera Islam 70 biji, angkat naik atas bukit, bangun tentera Konstantinopel. Esok 70 siap disusun depan kubu. Bayangkan kehebatan umat Islam pada ketika itu. Angkat tengah malam saudara-saudara, armada tentera, kapal perang tu angkat dengan bau. Sebab selat yang nak menghubung kepada kota Konstantinopel telah dirantai oleh tentera Konstantinopel. Mereka kata selesai lah, bila kita rantai ni selesai lah. Mereka angkat naik atas bau saudara-saudara. Yang buat tu bukannya orang lain, umur 22 tahun macam kita, Muhammad bin Murad Al-Fatih. Macam saya terlajak SK. Maknanya aku ni teruk sungguh. Ya. Maknanya saudara-saudara yang 22 tahun, saudara-saudara yang dirahmati Allah, saudara adalah prospek untuk Islam. Ya. Dan saudara-saudara, andai kata kita bercita-cita untuk memuliakan agama Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha melihat. Kalau dunia ni kita dah rasa sempit untuk menerima kita, langit terbentang luas menanti tadahan doa daripada hamba-hamba yang bersimpuh dalam penuh kedhaifan, memohon kekuatan iradah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu saudara-saudara yang dirahmati Allah, adik-adik yang saya kasihi sekalian, marilah sama-sama kita berazam pada diri kita agar kita tidak tertinggal dan kita tidak jauh ketinggalan daripada arus kebangunan kebangkitan umat yang merupakan suatu yang realiti. Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, la taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud fayaqtuluhum al-muslimun al-yahud hatta yakhtabi'a min wara'i al-hajari aw al-shajar faqala al-hajaru aw al-shajar ya muslim ya abdallah hadza yahudiyyun khalfi fata'al faqtul. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, tak akan berlaku hari kiamat sehinggalah orang Islam berjaya memerangi dan akhirnya mengalahkan al-Yahud. Dan orang Islam bila sampai masa tersebut akan menyerang Yahudi, sehingga Yahudi ini takut, lari bersembunyi di sebalik pokok dan batu. Pada ketika itu pokok dan batu akan bercakap, memanggil Muslim, wahai hamba Allah, belakang aku ada Yahudi, datang bunuh dia. Pokok dan kayu juga akan bercakap. Setengah ulama hadis mereka mengatakan bila Nabi kata pokok dan kayu akan bercakap, memang pokok dan kayu akan bercakap. Kita kata tak pernah jumpa sebab tak sampai masa dia. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, berita kemenangan Islam ini sangat besar. Al-Mubashirat bintisaril Islam. Syekh Qardawi dia tulis satu buku tentang alamat-alamat akhir zaman yang memberikan berita gembira. Sebab dia kata bila sebut saja akhir zaman, dalam kepala orang Islam ni semua pesimis, semua buruk. Sedangkan terlalu banyak berita gembira yang Nabi SAW sebut dalam hadis baginda yang akan berlaku di akhir zaman. Sebagaimana disebut dalam sebuah hadis, satu ketika dunia ditakbir oleh manhaj Nabawi, kemudian oleh Khulafa Ar-Rashidin yang juga memerintah mengikut manhaj Nabi. Selepas daripada itu kepada kuku pemerintah kuku besi, kemudian kepada pemerintah yang menggigit, iaitu pemerintah yang zalim. Lepas habis dua sesi ataupun habis dua period ini, dunia akan kembali ditakbir mengikut manhaj Nabawi. Subhanallah, dunia akan kembali kepada manhaj Nabawi. Ya. Ada cahaya di hujung terowong, saudara-saudara. Sebagaimana disebut oleh Syekh Qutb rahimahullah, apabila walaupun malam panjang, fajar pasti akan menyingsing juga. Sebab itu saudara-saudara, syabab yang berada di hadapan saya, fatayat yang berada di hadapan saya, muda-mudi Islam ini, saudara-saudara adalah prospek. Saudara-saudara adalah orang yang Allah memberikan cukup potensi untuk sama-sama berada dalam saf mencipta kebangkitan dan kebangunan ummah.
yang mana cita-cita kebangunan ummah adalah untuk memberikan blessing to all humankind, memberikan rahmat kepada seluruh alam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita mesti mantapkan ilmu dalam diri kita, bersedia untuk menjadi pendakwah, jangan ikut emosi, sentiasa berpandu kepada iman dan petunjuk yang rasional, ya, dan kita sentiasa berada dalam sebuah organisasi. Ini kekuatan sebuah organisasi. Ia tak mampu diusahakan dengan pendekatan one man show. Ia tak akan mampu diusahakan dengan pendekatan lone ranger. Tapi ia mesti bergerak di atas sebuah ka'annahum bunyanun marsus, sebuah organisasi yang seolah-olah kekuatan organisasi itu seperti mana binaan yang kukuh. Saya rasa cukup sekadar daripada itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dia yang sangat berkesan bagi saya, bagi insyaAllah kawan-kawan Islam, bagi kita orang kata tu orang-orang muda yang saya kata umur 20-an, yang saya paling berkesan sekali sahabat-sahabat tentang Muhammad Al-Fatih, umur 22 tahun. Dan saya lagi setahun lagi nak sampai ke 22 tahun. Macam ada yang 22 tahun sekarang kan. Apa yang dah kita buat kan? Apa yang dah kita buat kan? Macam kita ada Fatih kat sini. Tak sampai setahun. Boleh kita bina Fatih, boleh kita didik Fatih ni jadi seorang Muhammad Al-Fatih. Nak setahun pun kena bentuk, 20 ni pun kena tengok juga. Yelah memanglah. Orang kata tu, walaupun tinggal setahun je lagi, murilah kita nak, orang kata tu impossible lah kita nak jadi macam Ustaz Muhammad Al-Fatih. Tapi kita ikut jalan langkah dia, insyaAllah sahabat. Ikut jalan langkah, janganlah sampai angkat pahu pula apa ni. Kita ikut langkah dia bagaimana, kita berani macam dia, berani berjuang macam dia, berani untuk yang paling penting sekali, berani untuk tunjuk kita orang Islam. Jangan tak berani pula. Kadang-kadang kita keluar nak cakap kita ni orang Islam pun kita malu. Orang tanya pasti Islam, oh tak tahu. Itu pun nak malu. Kita tanya kat diri kita lah, kan? Tanya kat diri kita, adakah mampu lagi kita untuk jadi untuk berusaha lagi? Mampu, insyaAllah. Itu sebab kami di bahagian FPJ ni duk bagilah apa tema Redefine Muslim Youth. Sebab kami fikirkan memang inilah waktunya. Memang inilah waktunya untuk kita mendefinisikan semula apa maksud pada Muslim Youth kan. Sangat kita lupa, sangat-sangat lupa. Sebab kita duk suka ketawa dan menjadikan kita lupa lah, sampai kita rasa hanyut, malas untuk apa? Untuk berjuang kembali.